Kestabilan politik menjadi antara faktor utama yang penting dalam memastikan pemulihan ekonomi, pengembangan ekonomi dan menjadikan negara kuasa ekonomi serantau satu kenyataan. Itu adalah realiti pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat prestasi PI 2015 nanti akan membuahkan hasil kestabilan politik yang kita dambakan. Terlebih dahulu untuk membincangkan topik ini, kita ingin melihat terlebih dahulu perbandingan data ekonomi di peringkat ASEAN. Mungkin kalau boleh kita lihatkan untuk kita memastikan bahawa di mana kedudukan Malaysia dan kita akan mengetahui apa lagi yang perlu kita lakukan ruang penambahbaikan untuk kerajaan baru nanti, tugas dan juga cabaran berat mereka. Saya bawakan rakan tugas Nina Rosman untuk membawakan angka-angka ekonomi ini. Nina, kongsikan beberapa data ekonomi. Ada banyak, tapi ini yang Nina kumpulkan untuk kita fahami kedudukan sebenar Malaysia. Nina. Baik Najib, sudah tentu apabila kerajaan membuat pelbagai keputusan yang merangkumi isu-isu ekonomi negara. Jadi setiap dasar ekonomi ini melibatkan kait rapat dengan kehidupan rakyat. Jadi sudah tentu pentingnya untuk rakyat iaitu terlibat juga dengan dasar-dasar ini dengan menilai dan memahami kesan-kesan dasar ini. Jadi saya akan mulakan dengan prestasi ekonomi Malaysia. Kita mulakan dengan perbandingan antara Malaysia dengan beberapa negara jiran dalam ASEAN. Apabila anda dapat melihat prestasi ekonomi negara ASEAN ni, di mana kita dapat lihat, kita mulakan dengan pelaburan langsung asing iaitu Foreign Direct Investment FDI pada Jun 2022 yang dicatatkan setakat ini. Kalau anda dapat lihat, banyak sebenarnya negara-negara ASEAN, tapi kita tidak banyak masa, kita tumpukan hanya beberapa negara yang terpilih saja, di mana kita mulakan dengan pelaburan FDI iaitu Malaysia mencatatkan sebanyak 87.4 bilion ringgit dan diikuti juga dengan Vietnam mencatatkan sebanyak 4.5 bilion dolar iaitu sekitar 14.95 bilion ringgit dan diikuti dengan negara-negara lain iaitu negara Indonesia mencatatkan sebanyak 14.29 bilion ringgit iaitu sekitar 4.3 bilion dolar, di mana Singapura pula mencatatkan antara yang tertinggi sama dengan Malaysia iaitu sebanyak 24.3 bilion dolar iaitu bersamaan sekitar tempoh 80.74 bilion ringgit. Manakala Thailand juga mencatatkan 26.6 bilion dolar iaitu bersamaan sekitar 3.2 bilion ringgit. Jadi Najib, antara data-data yang kita lihat ni, pelaburan langsung asing ini adalah sangat penting untuk pembangunan dan pertumbuhan negara kita. Jadi apakah antara faktor-faktor yang menarik FDI, lebih banyak FDI di Malaysia? Kalau kita dapat lihat, antara faktor-faktornya adalah kestabilan politik, iaitu hubungan diplomatik yang seimbang, kepakaran tenaga kerja yang profesional dengan kos sara hidup yang stabil dan sesuai untuk pelabur dan juga pekerja, termasuk juga dengan kita mempunyai banyak-banyak lagi faktor yang kita harus fikirkan, termasuk dengan pelaburan yang mudah yang menguntungkan juga dengan para pelabur ini. Jadi antara salah satu faktor yang saya sebut adalah kestabilan politik dan menjelang PI 2015 ini sudah tentunya menentukan kestabilan politik dalam pada masa sama iaitu mampu mendapatkan lebih banyak FDI. Dan ini adalah perkara prestasi ekonomi kalau kita melihat daripada segi pelaburan langsung asing FDI. Jadi bagaimana pula dengan keluaran dalam negara kasar iaitu GDP Growth Domestic Product di negara Malaysia dan beberapa negara ASEAN. Antara 5 negara ASEAN yang akan saya bawakan adalah antara yang tertinggi. Malaysia mencatatkan KDNK sebanyak 8.9%, antara yang tertinggi berbanding negara-negara ASEAN yang lain. Kalau anda dapat lihat juga negara Vietnam mencatatkan 7.72% dan 5.4% untuk negara Indonesia dan 44% for Singapura, dan juga Thailand mencatatkan 2.5%. Dan ini adalah keluar KDNK pada suku kedua yang dicatatkan pada tahun ini untuk Malaysia dan beberapa negara Asia termasuk Vietnam, Indonesia, Singapura dan juga termasuk Thailand. Nah, ia begitu penting untuk kita memahami iaitu pertumbuhan ekonomi kita. Seperti yang Najib cakap tadi, kita ada banyak sebenarnya untuk membuat perbandingan daripada segi ekonomi. Namun kita hanya tidak banyak masa, kita hanya dapat sentuh perangkaan yang terpenting iaitu pelaburan langsung asing FDI, termasuk juga dengan KDNK negara dan beberapa negara ASEAN, di mana kita dapat tahu antara data-data ini memberi gambaran, membantu beri gambaran lebih jelas bagaimanakah prestasi ekonomi kita yang boleh kita lakukan untuk membangunkan lagi pembangunan negara kita, Najib.
Okey, itu antara dua data ekonomi. Ada banyak, betul seperti Nina sebutkan tadi, tapi saya nak bawakan pakar kita pada jam ini, Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai, pakar ekonomi Sekolah Siswaza Perniagaan Uni Razak yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat? Baik, terima kasih. Okey, Doktor, pertama sekali, ada banyak data ekonomi seperti kami sebutkan tadi yang boleh kita bandingkan, tapi ini hanyalah sebahagian saja yang kita bentangkan. Mungkin ada juga yang kita menang, ada juga yang kita kalah dari segi data ekonomi itu. Tapi kita mahu terus ke hadapan untuk menjadi kuasa ekonomi serantau. Mungkin salah satu resepi yang penting adalah kestabilan politik itu sendiri. Bagaimana Doktor melihat PRU kali ini adalah yang paling sengit mungkin yang kita saksikan? Adakah kita mampu mewujudkan faktor kestabilan politik ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita di Malaysia sudah mula menerima hakikat bahawa kita tidak akan kembali kepada 60 tahun yang lalu di mana kita menjadi satu sistem politik satu parti yang menguasai kesemuanya. Dan kita sudah menerima dalam masa 22 bulan kita ada 3 Perdana Menteri dan kita menerima hakikat bahawa mungkin majoriti mudah akan menjadi asas kepada masa hadapan kita. Jadi Doktor, apakah tugasan dan cabaran berat ahli politik yang bakal mengalas tugas pembuat dasar untuk jadikan ekonomi kita lebih berdaya saing, bukan hanya di peringkat negara tapi di peringkat serantau sekali. Jadi apa perkara pokok yang kita perlu beri perhatian? Bagaimana Doktor? Okey. Sebenarnya Malaysia telah mencapai satu tahap pembangunan yang sangat cemerlang di antara tahun 80 hingga tahun 2000. Bank Dunia menganggap bahawa ekonomi Malaysia adalah ekonomi yang mengalami keajaiban, tumbuh paling tinggi di dunia. Tetapi pertumbuhan itu hanya menekankan kepada pertumbuhan keluaran negara kasar. Dan kini sampai masanya kita perlu melihat bagaimana pengagihan dilakukan. Dan sebenarnya kita mempunyai banyak resepi yang kita cuba untuk mengagih semula pendapatan dan kekayaan. Dan ini sudah diiktiraf di Asia. ASEAN Secretariat misalnya menganggap bahawa Malaysia merupakan model ekonomi bagaimana pengagihan pendapatan dan konsep keterangkuman dapat dilakukan dengan baik. Dan ini boleh dijadikan model untuk kita mengembang, menjadi peneraju di dalam pembangunan ekonomi Asia dalam aspek ini misalnya. Dr. Bajoy, bantu juga untuk kita faham kerana dari segi ekonomi kita mungkin ada masalah struktur dalam banyak aspek. Ini tidak bolehlah kita selesaikan satu malam, tetapi iltizam politik juga akan menentukan kejayaan rombakan struktur ini. Banyak perkara mungkin sudah kita jalankan untuk kita melihat rombakan struktur ini berjalan, tapi ada kalanya ia berubah ataupun terganggu apabila kepimpinan itu berubah. Bantu kami untuk faham, Doktor, bagaimana konsistensi ini boleh kita capai meskipun jika kita mempunyai kerajaan yang bercampur sebagai contoh ataupun kerajaan yang bertukar mungkin? Kita mengikut sistem yang diasaskan di United Kingdom, di mana konsep kaki tangan awam sebagai faktor penerusan. Jadi kalau kita tengok sejak 75 tahun yang lepas, sektor awam di Malaysia merupakan sektor yang sangat cekap di dalam memastikan penerusan agenda pembangunan dan memastikan matlamat pembangunan itu dicapai. Walaupun perubahan pemerintahan berlaku, misalnya, kalau kita tengok 22 bulan yang lepas, agenda pembangunan diteruskan dan kita melihat dia adalah satu agenda yang mempunyai matlamat yang berjangka panjang. Jadi kemungkinan kita boleh melihat bahawa peranan kerajaan dan ahli politik ni ialah untuk melakukan penggubalan polisi yang jelas dan kemudian akan dilaksanakan oleh sektor awam. Itu model yang kita laksanakan. Jadi Doktor, tahun depan dengan cabaran ekonomi yang lebih besar, banyak negara maju dijangka berdepan kelembapan dan kemelisitan ekonomi. Jadi Malaysia, apakah persiapan yang kita perlu pastikan sekarang? Okey, saya rasa kita perlu melihat bahawa cabaran dari luar, kita akan melihat kegawatan ekonomi dunia
di Amerika, di Eropah, bukan saja disebabkan kesan inflasi tetapi juga stagflasi. Jadi kegawatan kali ini akan agak serius. Tapi kalau kita boleh contain ataupun mengekang kemasukan kesan itu ke dalam Malaysia, kita dapat mengawalnya. Bagaimana caranya? Kita perlu mengawal inflasi di dalam negara, kita perlu meningkatkan pendapatan penduduk dalam negara, dan kalau di dalam negara sendiri kita terus membangun, kesan luaran itu akan menjadi kurang. Dan ini juga peranan yang kita boleh lakukan bersama dengan rakan-rakan di ASEAN misalnya. Kita boleh memikirkan bagaimana kita nak menubuhkan misalnya konsep keselamatan makanan secara regional. Mana bukan saja keselamatan makanan dalam negara di Malaysia, tapi keselamatan makanan di Asia. Kita juga perlu melihat bagaimana kita boleh mewujudkan social protection system untuk seluruh Asia, kerana lebih banyak orang yang akan dilindungi, lebih murah kos perlindungan berasaskan kepada teori probability dan teori insurans misalnya. Dan kita perlu memanfaatkan RCEP dan juga TPP kerana negara ASEAN, 6 negara ASEAN merupakan negara majoriti negara yang masuk di dalam gabungan ini. Doktor, bagaimana untuk kita melihat Malaysia ini terus menjadi pintu masuk ASEAN? Kita pernah dianggap sedemikian rupa. Mungkin sekarang juga, cuma kekuatan itu mungkin berbeza levelnya berbanding sebelum ini. Doktor sentuhkan tentang RCEP, CPTPP, ini penting. Ini adalah bagaimana untuk kita mengangkat ekonomi kita di peringkat serantau dan memainkan peranannya lebih jitu dan juga kuat. Apa lagi yang boleh dilakukan selepas ini oleh pentadbir baharu, kerajaan baharu mungkin memberikan tumpuan supaya supaya kita ke hadapan lagi dalam peringkat serantau menjadi pintu yang lebih luas untuk ASEAN dan sebagainya. Hari ini Malaysia telah meningkat kedudukan kita dalam keluaran negara kasar. Kita balik ke tempat ketiga daripada ke tempat keempat sebelum ni. Tetapi ini dilihat sangat genting kerana ada 3 lagi penanding yang lain, Filipina, Vietnam dan Singapura adalah sangat dekat dengan kita. Dan dijangkakan di tahun 2025 kita akan hilang kedudukan yang ketiga ni. Mana kedudukan ketiga selepas Indonesia dan Thailand. Jadi kita perlu memainkan peranan. Kalau kita tidak menjadi yang tertinggi dalam GDP, kita boleh menjadi yang terbaik dalam aspek lain. Contoh tentang social protection system. Malaysia diiktiraf sebagai negara yang boleh dikatakan tidak ada kemiskinan absolut. Mengikut kertas dokumen ASEAN Secretariat, mana Malaysia dianggap tidak mempunyai masalah tentang kemiskinan. Jadi ini boleh menjadi model bagaimana kita boleh menjadi peneraju dalam ASEAN, menubuhkan bersama usaha untuk melindungi rakyat dalam matlamat keterangkuman yang menjadi matlamat besar ASEAN misalnya. Okey, inilah tugas besar, cabaran besar juga untuk ahli politik yang bakal menggalas tanggungjawab sebagai pembuat dasar nanti apabila selesai PRU ke-15 kerajaan baharu terbentuk. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bajaria Badai, pakar ekonomi Sekolah Siswazah Perniagaan Uni Razak kerana bersama dengan kami pada pagi ini.